Alright, macam mana ni? Saya punya apa ni patah ni, nampak ni patah. Nampak tak patah? Ha. Kanas kan? Pok patah. Cabut. So, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan. Kita punya day 4. Hari keempat. Chatbot Mastery for Beginners. Day 4, Data and Condition Blocks. Okay. Last session, kita bercakap berkenaan blocks, message dengan apa satu lagi blocks tu? Event kan. So, message dan event tu, orang kata dua group of blocks yang kalau kita tahu tu je, kita dah boleh buat macam-macam dah sebenarnya. Kita dah boleh buat satu bot yang flow dia quite complete lah. Quite complete lah. Cuma hari ni kita nak discuss pasal block data dengan block condition. So ini adalah dua block yang menjadikan kita punya bot tu lebih bijak, lebih kompleks, lebih fleksibel dan lebih lagi lah kan. So jom kita tengok apa yang ada untuk day 4. Alright. So group yang pertama ni adalah group data block. So dalam data block ni actually is the main the superpower lah, orang kata. Kalau macam superheroes kan, dia ada kuasa utama dia, lepas tu ada kuasa kecil-kecil kan. So data block ni adalah kuasa utama ATChat lah, one of the kuasa utama dia. So dia boleh manipulate internal and external data. Maksudnya kita boleh dapatkan data yang kita boleh gunalah data tu. Kita nak ubah data ke, kita nak tambah data ke, kita nak kurangkan data ke, kita nak so kita boleh buat a lot of things lah kan. Alright. So ini adalah senarai blok-blok yang ada di dalam kumpulan data blocks. Kita ada data itself, kita ada JSON, kita ada validation, kita ada status, kita ada add text, kita ada remove tag dan kita ada live chat. So kita akan discuss data, JSON, validation, status tak ada, kita tak akan discuss status. Tag kita akan discuss, saya akan ni, and then live chat ni kita tak akan discuss lah sebab live chat ni kita belum sampai lagi nak pakai, nak guna kan. So yang ini kita akan masukkan dalam orang kata apa, next semester kan. Ni semester beginners, next semester dalam use case kita akan masukkan live chat dengan status ni. Alright, so basically honestly saya tak pernah guna status ni, and then live chat ni pun saya tak pernah guna lagi. Saya pernah test guna, tapi real punya deployment saya tak pernah guna lagi. Alright. Data. Dalam group tadi, yang pertama adalah data. Data ni fungsi utama dia lah untuk kita assign value kepada attribute. So, kan kita dah discuss pasal attribute sebelum ni. Attribute ni ada nama yang bermula dengan $sign tu, $scan, lepas tu ada underscore apa semua kan. So, kita boleh assign value kat attribute kan. So, data block ni fungsi utama dia adalah nak letak value kepada attribute tu. And then, fungsi dia yang kedua adalah untuk kita buat basic mathematic punya operation. Tambah, bahagi, darab, apa lagi? Ada few, nanti kita akan go through Alright, kita tengok. So this is block data. This is data block. Okay. So ini block dia. Okay, dalam dia punya setting, kita ada kat sini adalah nama attribute tu. Kita boleh letak whatever nama attribute yang baru ataupun yang kita baru nak buat ataupun yang kita dah guna sebelum ni. Maksudnya contoh yang ini adalah dia gunakan page. So dia nak supaya page tu bertambah satu setiap kali data block ni di load. So sebenarnya ini adalah use case untuk gallery. So untuk gallery nanti dia akan kira sebab gallery kan limit dia 10 kan. Yang gallery yang kita boleh swipe tu limit dia 10, tapi kalau gambar yang kita nak load tu ada 30 lah for example. So bila kita gunakan data block ni, kita nak kira berapa page yang ada. So nanti bila kita load gallery tu, dia akan ada 10, lepas tu page kedua lagi 10, page ketiga lagi 10. So itu the use case lah dalam contoh ni. Tapi basically data ni digunakan untuk kita assign value kepada attribute yang kita letak kat sini, and then value apa yang kita assign tu dekat bawah ni kan. So kita nak assign value, kita boleh assign juga value attribute lain. Contoh macam dalam sampel yang dia bagi ni, kita assign value page, attribute page kepada page. Tapi dia bukan page kepada page. Dia ada buat page, lepas tu ada tambah satu. So maksud dia kat sini, whatever value page tu yang sekarang, dia akan tambah dengan satu, dan dia akan assign balik kat page. Contohnya,
Sekarang ni value page yang asal sebelum lalu kat data block ni adalah 1. Okay, value dia 1. So bila dia lalu je data block ni, dia akan buat page 1 tambah 1 jadi 2 kan. So value yang baru untuk page selepas data block ni adalah 2. Tadi dia masuk 1, bila dia masuk ni jadi 2. Kalau dia masuk lagi sekali jadi 3. Masuk lagi sekali jadi 4, 5. Macam itulah dia akan bertambah. Ini memang use case yang banyak banyak juga saya gunalah untuk saya nak kira counter, saya nak kira macam ni lah, nak kira page. Kita nak buat contoh macam bila orang tu add to cart, kan, kita boleh tahu berapa item yang dia add to cart. So benda-benda macam tu lah. Alright. So but basically function dia untuk kita set value kepada attribute. Yang tu yang paling selalu kita pakai. Jaranglah kita nak buat tambah-tambah ni. But nanti dalam tugasan, korang memang kena guna data ni, data block ni untuk set attribute dan juga untuk buat simple calculation. Contoh macam bila orang beli produk apa, harga dia berapa kan. Lepas tu kat situ guna data, lepas tu at the end of the flow tu kita nak buat summary. So summary tu kita kena kalilah quantity kali berapa harga produk tu, lepas tu tambah shipping kalau Sabah Sarawak berapa. Kat sini ada, kat sinilah kita akan buat calculation dalam tugasan. Sebab tu setiap kali kita punya sesi ada tugasan, tugasan tu kena buat sebab tugasan tu akan menyebabkan korang lagi faham dan boleh buat. Kalau dalam ni dah faham, buat tugasan lagi faham. Kalau dalam live kurang faham, buat tugasan dia akan jadi faham. Tentu kan. So tugasan tu penting Okay, tu data block. Next kita ada JSON. JSON ni dia agak advance lah. Bukan agak. Dia memang advance. Dia adalah satu block yang sangat advance yang menyebabkan bot kita ni boleh bercakap dengan sistem di luar. Kita kat luar mungkinlah kita ada pakai apa nama tu? Saya lupa lah yang handle order tu. Lupa. Kan yang ada yang apps tu yang dia dapat order, lepas tu ada agent-agent apa semua tu lah. Saya lupa nama dia. So kita ada guna benda tu, mungkin kita guna whatever sistem yang kita pakai kat luar, CRM ke, email ke, whatever lah. Email marketing ke. Kita boleh gunakan JSON ni untuk menghantar data ke sistem tu. Ataupun untuk mendapatkan data daripada sistem tu. Kalau sistem tu ada webhook lah. Sebab benda ni dia guna webhook. JSON ni dia guna webhook. Kalau benda tu ada API, kalau API tu support webhook, kita boleh pakai. So basically JSON ni dia sangat-sangat powerful lah. So ni contoh JSON block. Ni adalah JSON block. Okay, setting dia kat belah kanan ni, ni URL dia. URL ni URL yang kita letak lah sistem yang tu, sistem tu dah kena ready dia punya webhook. Kalau dia tak ada webhook, kita tak boleh buat JSON. Dia kena buat dulu webhook tu, baru kita boleh panggil webhook tu lah. And then kat bawah ni parameter dia. Yang ni agak advance. InsyaAllah nanti dalam use case, kita akan cubalah gunakan benda ni untuk payment gateway. Sebab kita banyak gunakan JSON untuk kita integrate dengan payment gateway. Bplease ke, ToyPay ke, SenangPay ke, kita akan gunakan JSON. So dari cara dia macam mana kita nak load payment form, lepas tu bila orang dah bayar nak patah balik ke bot, dia punya step-step dia lah. Alright. So ini adalah JSON. Normally kebanyakan bot tak perlu pun JSON block ni. Kan. Sebenarnya kita tak perlu sangat JSON block ni sebab kita dah ada Google Sheet punya integration. Google Sheet punya integration, kalau tak salah saya next session yang akan datang. So normally most of the data kita akan simpan dalam Google Sheet. So yang ini adalah integration kita nak buat dengan sistem luar. And then kalau siapa-siapa yang pernah dengar pasal Zapier, pasal Integromat, and then baru ni ada Pabbly Connect, ada banyak lah yang dia adalah third party system yang duduk di antara ActiveChat dengan sistem lain. So kita boleh gunakan contoh macam Zapier untuk communicate dengan server kita, ataupun untuk communicate dengan CRM, atau untuk communicate dengan email marketing, untuk communicate dengan WhatsApp. Semua dia adalah orang tengah kat situ lah. So kalau kita gunakan itu dan kita gunakan JSON untuk bercakap dengan Zapier, Zapier akan bercakap dengan tu. So Zapier ni memudahkan sebenarnya. Kita nak cakap direct dengan sistem tu boleh, tapi adalah banyak benda yang kita kena buat macam small script apa semua. And then bila guna Zapier ataupun Integromat tu, dia mudah, kerja dia mudah. And then kita boleh buat lebih daripada tu. Kan? So that one advanced lah. But dalam kelas kita punya live ni, just nak kenalkan JSON block adalah satu block yang boleh memanggil webhook sistem lain. Kita boleh panggil dan kita boleh hantar kita punya data kepada sistem lain. Dan saya menggunakan JSON ni sangat banyak dalam saya punya Maya, Kai. Sebab Maya akan bercakap dengan sistem saya yang kat luar tu, nama dia Kai. So Maya akan report kat Kai, okay, orang ni cold lead, orang ni warm lead, orang ni hot lead, orang ni dah beli, orang ni dah order tapi tak bayar. So dia akan report kat Kai. So bila buka Kai,
Akan nampak dah dashboard tu siapa yang bayar, siapa belum bayar, order apa semua kan. Dia nampak direct kat situ disebabkan JSON block ni. Kalau tak ada JSON block ni, saya tak boleh buat macam tu. Alright? Okay, advance lah, advance. But dia punya advance tu bukanlah advance yang kita tak tercapai di akal, tak. Advance itu bunyi dia advance tapi nak buat dia senang. Kan. Okay, so ini contoh benda-benda yang kita boleh buat kalau kita menggunakan JSON dan JSON tu kita pairkan dengan Zapier ataupun Integromat. Kita boleh send data kat Google Drive, kita boleh send email. Maksudnya ni tiba-tiba Zapier akan hantar email. Bot pun dah boleh hantar email, but this one mungkin email tu orang kata apa? Sebab kita tak nak setting kita punya email dekat bot, kita setting dekat Zapier pun boleh. Masuk ke CRM, publish Twitter, Facebook post pun boleh. Buat task kat Google Task pun boleh, send conversation data kat Facebook pun boleh, request Firebase, Postgres, yang ni database. Firebase dengan Postgres ni adalah database lah. Hantar SMS dan banyak lagi, berribu lah, berribu. Macam-macam kita boleh buat kalau kita gunakan Zapier Integromat. That's the power of JSON block lah. Okay, next kita ada validation block. Validation block ni kerja dia simple je, nak validate user punya input. So apa benda yang dia boleh validate, ada 3 benda yang dia boleh validate. Yang pertama adalah numbers. Numbers ni maksudnya, contoh kalau kita tanya orang tu, contohlah kita buat bot untuk beli tiket, contoh kan. So bot akan tanya berapa orang dewasa. So kalau sebab kita nak buat calculation, kalau orang tu jawab contohnya macam 2 tu dia jawab DUA 2. So bila dia jawab DUA, bot kita tak tahu DUA tu nombor dia apa. So kita nak buat calculation tak boleh. So bila kita kali dengan harga tiket, dia akan keluar error. So numbers ni akan, bila kita gunakan validation, bila orang tu jawab 2, bot akan macam notify balik. Alamak, sorry, boleh bagi dalam bentuk nombor tak? Kan? So kita bagi contoh 2, 3, 4 macam tu. So bila orang tu jawab balik 2, dia akan validate lah. Maksudnya dia akan validate input yang orang bagi tu mestilah dalam bentuk nombor, digit lah. Okay. Yang kedua adalah email. So sama macam tadi, bila kita tanya email orang, orang bagi email, kita akan pastikan yang dia bagi tu adalah email, format dia tu. Yang ketiga adalah phone number pun sama. So ada 3 benda yang kita boleh validate menggunakan validation block. Okay. Ni 2 benda yang kita kena tahu tentang validation block. Dekat Chatfuel, dekat ManyChat, dekat banyaklah platform lain, kebanyakan diorang memang ada validation block. Mostly platform chatbot memang ada. Cumanya, saya ambil contoh Chatfuel lah. Chatfuel punya validation dia dah hard code. Hard code maksudnya true or false tu memang dah ada kat dalam tu. Dia tak ada flexibility kat situ. Tapi kalau dengan ActiveChat, kita kena gunakan satu block, kita panggil switch block, selepas daripada kita validate tu, untuk kita tahu sama ada validation tu betul ke tidak. Kan? And then kalau betul, dia pergi ke flow yang betul. Kalau tak betul, dia pergi ke flow yang tak betul. Kalau platform lain, benda tu dah hard code, dia boleh juga cabang 2. Tapi bila dia dah hard code macam tu, kita tak jadi macam fleksibel sangat lah kan. And then setiap kali kita gunakan validation block tu, dia akan return, validation block tu dia akan return satu attribute, nama dia validation result. So apa yang kita check dalam switch block tu adalah validation result ni. So validation result ni dia akan return true or false. True or false lah, true ataupun false. Kalau kita nak validate nombor dan orang tu masukkan nombor, dia akan jadi true lah. Kalau kita nak validate nombor tapi orang tu masukkan huruf, dia akan jadi false. So dekat dalam switch block tu kita akan manage benda tu. So ini contoh dia. Ini adalah validation block. Dekat sini adalah variable ataupun attribute apa yang kita nak validate. Kan kita dah discuss pasal listen block sebelum ni. Listen block kan kita boleh letak, maksudnya apa benda yang orang jawab, kita boleh simpan dalam attribute. So kat sini listen block ni, attribute yang menyimpan jawapan user tu adalah user email. So kita nak check, tadi kita tanya dia email, yang dia bagi tu email ke tidak. So kita check lah user email ni. So dia punya attribute kat sini adalah user email. So yang kat bawah ni, contains ni yang 3 tadi tu. Sama ada numbers, email ataupun nombor phone. So yang dalam case ni kita ambil email. So dia akan check lah, adakah user email, yang apa yang user type tadi tu adalah email. So dia akan return true or false. Dan true or false tu dia akan simpan dalam ni, attribute ni, validation result. So next, kita kena buat satu switch kat bawah ni. Kan nampak satu switch kat bawah ni. Validation result equal to true. Kalau true, then baru kita tanya soalan yang seterusnya. Yang kedua ni dia tanya phone lah kalau tak salah saya. Sebab kat sini kecil, kat sini besar. So dia tanya phone. Phone pun sama, dia validate sekali lagi.
Kalau true, dia teruskan flow tu ke yang seterusnya. Kalau tak, kalau perasan kat bawah ni dia ada ayat, oops, that does not look like a valid email. Can you please try once more? So dia akan masuk balik ke listen yang selepas kita tanya email tu. Kalau tengok flow ni kan, amazing. May I have your email to send blah blah blah. So kita listen kan, tunggu orang tu bagi email. Dia bagi je email dia, kita validate. Adakah yang dia bagi tu email? So lepas kita validate, kita check validation result tu true or false. Kalau true, kita tanya nombor telefon. Kalau false, maksudnya selain daripada true lah. Kalau bawah ni, maksudnya selain daripada true. Kalau selain daripada true, dia akan keluar bawah ni. So kita akan buatlah ayat macam beritahu alamat tu bukan email lah. Boleh tak bagi email yang betul. So kita pergi kat listen ni balik. Kan perasan ini kan text block. Text block kan listen kan boleh duduk kat bawah text block. So kita sambung balik kat situ. So that kita tak perlu nak buat satu lagi flow untuk flow yang lain lah. So dia jadi lebih kemas macam ni So kita nak manage in the future pun senang. Okay, so apa yang saya tinggal? Tak ada. Alright, kita move on. Okay, yang ni add tag. Untuk add tag ni, uh, tag ni hanya buat masa ni lah. Hanya boleh digunakan untuk broadcast. Okay, kita boleh tag orang. So, tag ni dia macam kita bagi label kat orang tu lah. Contoh macam ni kan, bila orang tu masuk, hey first name choose something menu. Lepas tu dia pun choose menu pizza. Bila dia choose menu pizza, kita akan tag dia pizza. Maksudnya kita tahu orang ni datang sebab pizza. Bila dia choose salad, kita akan tag dia salad. Kita tahu dia datang untuk salad. So that nanti lepas tu baru kita continue ke menu salad tu lah. Yang ni menu pizza tu. So dekat sini dia punya setting dia ni add tag punya apa? Ni add tag punya block. Kat sini dia punya setting dia. So ini tag apa nama tag yang kita letak tu. Ni tag ni bukan attribute, bukan variable. Dia memang tag. Dia memang tag. So yang kita letak kat sini dia tak menyimpan value. Dia bukanlah macam attribute kan dia boleh simpan value. Nama dia contoh macam tadi user email. Value dia adalah email orang tu. Tag ni dia tak simpan value. Dia memang tag. Dia memang label lah macam label tu. So kita boleh tambah beberapa tags lah. Kalau macam kita nak dalam satu masa tu kita nak tambah banyak tag, kita boleh tambah-tambah banyak tags. Yang ni kita add tags. Honestly, saya tak pernah guna tag ni sebab dia tidak boleh digunakan di dalam flow. Dia hanya boleh digunakan untuk broadcast. Dalam flow saya banyak gunakan data dan data pun boleh digunakan dalam broadcast. So saya dah guna data, saya tak gunalah tag sebab dalam flow boleh guna. Yang data tu kan dalam flow boleh guna, dalam broadcast pun boleh guna. So kalau saya guna tag dua kali kerja lah, saya tak gunalah tag. So tag ni sebenarnya diwujudkan untuk memudahkan kita tagging orang sebab data punya setting kan macam pelik-pelik kan, guna attribute, kena ada value bla bla semua. So tag ni dia straightforward. Okay. But saya tak nak guna lah. Kalau korang nak guna boleh tak nak salah. Bukannya nak kata benda ni tak berguna, dia berguna. Cuma saya tak gunakan dia sebab saya punya bot memang sangat komprehensif menggunakan data kan. Okay, kita dah ada add tag tadi, next kita ada remove tag. Function dia remove tag tu je. So ni dia punya block dia. Ini adalah tag apa yang kita nak remove. So kita boleh tambah lagi kita nak remove tag apa daripada orang tu. Ataupun kalau kita rasa macam contohlah flow tu dah berakhir, orang tu dah order, dah beli. Kita nak remove tag-tag dia yang sebelum ni. Kita kat bawah ni ada remove all tag ni kan. Kita set je jadi yes. So dia akan remove semua tag orang tu. Satu orang boleh ada banyak tag. So kita boleh tahulah. So tag ni dengar kata akan boleh digunakan dalam flow. Tapi until then saya tak gunalah tag ni. Sebab saya sangat-sangat memerlukan orang kata apa user attribute untuk saya gunakan dalam flow. Yang ni tak boleh. Yang ni untuk broadcast saja. But saya just bagi tahulah. Kalau nak pakai boleh. Kalau tak pakai pun tak apa. Dia tak ada effect sangat kat flow. And then the last one adalah live chat. So live chat ni sebenarnya, live chat ni baru, features baru diperkenalkan tahun lepas kalau tak salah saya. So by default bila kita langgan, kita akan dapat kalau yang baru ni tak silap saya satu seat live chat. So kita boleh berkomunikasi dengan kita punya user secara live, macam chatting lah. Tapi menggunakan platform chat, IT chat. So kita nak escalate conversation tu kepada live agent. Kita panggil live agent. Sebenarnya itu orang lah. Kan? Ini adalah live chat punya block. So bila kita letak live chat punya block, contoh bila atas ni kita dah nampak. Dia ada button. Bila orang klik tu button, contohlah nak cakap dengan manusia. Dia klik je button tu, kita terus sambung ke live chat punya block. Live chat punya block ni akan adalah dia punya
kata apa, function kat belakang dia tu yang memang dah hard code kat dalam tu, dia akan initiate live chat, dia akan cari agent yang mana yang available. So, kalau kita menggunakan live chat ni, kita ada satu seat kan. Dekat dalam active chat tu dia ada menu live chat. Lagi kita akan go through benda ni. Kita kena setkan kita punya status tu as available. Okay, as available. Maksudnya, kalau kita set as available, bila ada orang request live chat, kita akan dapat notification tu dan kita boleh chat dengan orang tu. Kalau kita set not available, bila ada orang nak live chat, bot akan keluar ayat macam ni lah. Dia akan keluar error. Oops, may look like human are terribly busy. Contohnya maksudnya tak ada orang yang available untuk bercakap dengan dia. So, bila error ni, maksudnya tak ada orang yang available. Kalau ada orang yang available, dia dah hard code kat dalam tu, kita tak nampak apa yang berlaku. So, apa yang berlaku sebenarnya, dia akan pausekan kita punya bot. Maksudnya apa benda yang orang type selepas tu, AI takkan sambut, flow takkan jalan. Bot dah pause. So dia akan buka satu live chat punya session dengan human. So masa tu sepanjang live chat tu berlaku, bila kita bercakap-cakap, bot takkan masuk campur lah sebab bot dah pause. Sampai live chat session tu ditamatkan. Dia ada, bila dekat live chat punya menu tu, dia ada button untuk kita tamatkan. Dan the best thing is, kita nak tamatkan tu, kita boleh hantar orang tu ke event mana yang kita nak. Contohnya kan, dalam live chat tu dia macam tanya, lepas tu dia kata okey lah saya nak order. Macam ni saya nak order sekarang ni kan. Lepas tu kita as a human dekat live chat tu, kat bawah tu ada end live chat and send to event, send to skill. So saya hantarlah dia ke skill order. So nanti bila event tu habis je, bot terus sambung. Okay, boleh dapatkan nama penuh untuk order. Terus. So that's the powerful of like chat dalam active chat ni lah. Dia work sangat-sangat close lah, sangat-sangat rapat dengan bot. So bot dengan human boleh go back and forth lah. Sangat-sangat bagus. Okay, so yang ini adalah message yang, contoh macam tadi kan, ada button orang tu tekan, okay nak cakap dengan manusia. Kita akan pergi ke block live chat. Masa tu dia akan keluar ayat ni lah, hold on connecting to your agent. So dia akan cari siapa yang available. Kalau ada, agent tu akan dapat notification dan korang terus chatting dengan user. Kalau tak ada, dia akan keluar ayat yang ni. Kan? So itu je cara dia. And then dia ada lagi setting-setting dia yang lain untuk kita tahu. Kalau kat sini kan, support after hour. Maksudnya, kalau tak ada agent yang available, and then masa tu adalah off, bukan office hour lah, masa tiba orang nak chatting pukul 2 pagi kan. So kita boleh control benda tu, nak bagi ayat macam mana apa semua boleh. Tiba-tiba kita nak minta orang tu punya nombor phone ke apa, besok kita call balik ke, boleh. Sangat fleksibel, sangat-sangat fleksibel. Okay, ni adalah live chat. Okay, ni contoh dia yang saya cakap tadi. Dalam ini adalah live chat punya dashboard. Kita boleh cakap dengan orang kat sini lah. Ini ayat, ini apa yang kita cakap, ini apa yang orang cakap. So kita type je kat sini, dia akan keluar. And then bila kita nak tamatkan live chat tu, kat bawah ni ada quit and run skill. So kita akan boleh pilih skill mana kita nak hantar dia. Kan? Kalau kita tak pilih skill, kita nak quit saja pun boleh, tak perlu nak pilih skill. Okay? Normally kita sangat sarankan, normally dalam kebanyakan case customer service lah. Bila orang request untuk live chat ni, dia adalah satu query ataupun support yang di luar keupayaan bot. Benda tu yang memang maksudnya bot memang tak pandai lagi benda tu dan tak tahu nak handle benda tu. Mungkin isu tu kompleks. So dia kena bercakap dengan manusia. And then bila sampai habis manusia dah settlekan dia punya problem tu, normally apa yang company lain buat adalah dia akan buat satu skill yang khas untuk kita nak endkan live session ni. So apa yang skill tu buat, just simple, dia just macam minta rating je. Contohnya macam quit and run skill, rate me. Contohnya kan, rate me. So rate agent tu lah. So bila dia run skill tu, nanti bot akan terus keluar, okay, berapa markah nak bagi dekat live agent ni, contoh. So normally untuk customer service dia orang buat macam tu. Tapi dalam case kita, kebanyakan kita buat bot, kita punya use case adalah untuk sales. So mostly kita akan tolak dia ke promotion punya skill ke, ordering punya skill ke, testimoni punya skill ke, macam tu lah, benda macam tu. Alright? So kita boleh back and forth. Maksudnya kalau kita dah tolak orang tu ke order, tiba-tiba dia perlukan bantuan, dia boleh initiate lagi live chat. Tak ada masalah. Ni cakap balik dengan orang. Lepas tu kita boleh push dia balik kat situ. Okay? As simple as that. Alright. Next, kita ada condition block. Okay, sebelum kita pergi condition blocks ni, kita akan berehat sekejap ya, dalam beberapa saat. And then after that kita akan come back dengan condition block ni. So sesiapa yang nak minum air, nak pergi toilet, boleh sekarang ni. Kita ada break sekejap.
And then selepas pada kita go through condition block ni, saya akan buka ActiveChat dan kita akan go through few of the blocks lah yang kita dah discuss tadi kan. So basically yang paling penting adalah data, validation and ni lah condition block ni. Condition block ni yang sangat penting lah. Kalau saya sangat penting lah condition block. Kalau tak ada condition block ni memang saya haywire lah. Alright, condition block. So basically condition block ni adalah untuk branch kan, branch kita punya chatbot punya conversation tu. Kita nak by checking value lah different bot attribute. So kita boleh check value attribute dan kita boleh tahu okay, kalau value attribute tu macam ni pergi sini, kalau macam ni pergi sini, kalau pergi sini. So kita boleh branch out kan. That's why dia sangat-sangat powerful. So nama block tu adalah switch. Dia sangat fleksibel. Dia adalah satu benda yang satu orang kata key item ataupun key function lah dalam chatbot ni untuk menjadikan kita punya chatbot kita sangat fleksibel. Kalau tidak, chatbot kita macam loh benda kan, macam tu kan. So switch ni sangat penting lah. So ini adalah switch. Ini adalah block switch. Kalau kita nampak kat sini, yang contoh yang diberi adalah umur. So ini adalah satu skill ataupun event yang kita bagi nama event tu age. So age punya event ni function dia lah untuk check orang tu punya umur. Dan mungkin sebelum dia sampai sini, dia ada soalan, okey umur berapa? So bila orang tu katalah, orang tu kata okay, umur dia 16 tahun. Okey. Kita tengok dekat switch bawah ni. Ini user age. User age ni kita dapat daripada listen yang kita tanya umur tadi lah. Kan? So dekat bawah ni ada below 18. Tanda yang macam tu adalah tanda below. Lepas tu yang bawah ni adalah sama dengan 18 and kurang daripada 65. So kalau dia and tu maksudnya umur dia mesti di antara 18 dan 65. Dia tak boleh 16, dia tak kena kat sini. 66 pun dia tak kena kat sini. Dia mesti macam 16, 25, 30, 40, 55 ada duduk dalam ni. So yang ini bawah 18. So tadi kalau dia kata umur dia 16 tahun, dia akan pergi ke sini lah. Kalau umur 16 tahun, maksudnya dia bawah 18 tahun, dia akan pergi ke sini. So dia akan dapat lah, sorry you have to be over 18 to proceed. Maksudnya dia bawah umur, tak boleh. Kalau orang tu jawab umur dia 32 tahun. 32 tahun, dia akan check yang ni dulu. 32 tahun tu bawah 18 tak? Tak. Okay, kalau tak, dia akan check yang nombor 2. 32 tahun tu lebih daripada 18 dan kurang daripada 65 tak? Yes. Bila yes, dia akan keluar ke sini. So dia akan pergi ke function browse ni lah, event browse. Event browse ni mungkin nak select produk lah. Mungkin produk ni produk 18 tahun ke atas, kita pun tak tahu. Kan? And then kalau kata umur yang diberi tu, contohlah kalau kita tengok kat sini lebih besar ataupun sama dengan 18 and kurang daripada 65. Okey. Kalau orang tu, kalau dia kata umur dia 60, katalah dia bagi umur dia 70 tahun. Okey, 70 tahun kita lalu User age 70. Adakah 70 bawah daripada 18? Tak. Okey, dia akan check yang nombor 2. Adakah 70 lebih besar atau sama dengan 18 dan kurang daripada 65? Tak juga kan, sebab 70 lebih besar daripada 65. So bila apa-apa condition yang ada kat dalam ni, dia tak match, dia tak jadi yes kan, dia akan keluar kat bawah ni. So bawah ni adalah dia akan keluar bila tak ada satu condition pun kat atas ni yang match. So dia akan keluar bawah ni. So tiba-tiba dia akan please check the offer below. So yang ini kita tahulah ni orang-orang yang umur 66 tahun ke atas. Mungkin lain produk dia. Contoh. So ini adalah satu contoh mudah untuk kita buat validation. So setting dia very simple. Bila kita tengok kat sini, dekat atas ni variable apa yang kita nak validation. Sorry, bukan validation, apa? Condition. Dekat atas ni apa variable, apa attribute yang kita nak check dia punya condition dia lah. Dia punya value ke, dia punya ni ke. And then kalau klik ni, option yang pertama ni maksudnya yang first ni. Okay, kita letak sini lebih kurang daripada 18. Alright. Lepas tu kita boleh klik dekat add option ni, dia akan keluar option yang kedua. Yang ini adalah lebih besar atau sama dengan. Okay, simbol itu lebih besar atau ada sama dengan. Kita set 18. Lepas tu kita boleh letak N kat belakang ni. Maksudnya dia kena meet dua-dua condition ni baru dia match. Kalau kita pakai OR, dia ada OR kat sini, OR. Kalau kita pakai OR, dia boleh meet either one. Kalau dia meet either one, dia match. Maksudnya kalau dia lebih besar daripada 18 tahun, dia kena. Kalau dia bawah daripada 65 tahun pun dia jadi. Dia match. Contoh macam 70 tadi, dia jadilah kalau kita pakai OR. Kalau kita pakai N, 70 tadi tak kena. Kan? So N dengan OR ni dia ada perbezaan dia. N dua-dua kena meet. Kalau OR,
salah satu meet, dia jadi. Dia akan lalu sini. So, ini setting dia. Kat sini kita boleh set dia punya operation dia. Dekat sini kita boleh set apa value yang kita nak buat matching tu. Kita punya condition tu. And then kat belakang ni adalah untuk kita letak, kita nak mengkomplekskan lagi condition tu. Alright. Dia ada dua je, and dengan or. So, ni adalah list of condition yang kita boleh pakai. Kalau tanda macam ni, maksudnya greater than, lebih besar. Dan ni hanya boleh digunakan untuk nombor sahaja. Kalau kita berbual teks, dia tak jadi lah. And then yang tanda tajam ke belah kiri ni, less than, lebih kecil daripada. Okey. Yang lebih besar dengan lebih kecil daripada ni, saya bagi contoh. Kalau saya buat sini lebih besar daripada 20, bermaksud 21, 22, 23 dan ke atas. Tapi kalau umur dia 20, dia tak meet. Sebab dia 20 bukan lebih besar daripada 20. 20 dia sama dengan 20 kan. So kalau kita buat lebih besar daripada 20, dia adalah 21 dan ke atas. 20 dia tak termasuk. Kalau kita nak masukkan sekali nombor tu, kita kena pakai yang ni. Lebih besar atau sama dengan. So kalau saya buat lebih besar atau sama dengan 20, kalau umur orang tu 20, dia match lah. Sebab dia ada sama dengan. Right, tu beza dia. Yang kurang daripada pun sama juga. Kurang daripada ataupun sama dengan. Kalau dua sama dengan ni, dia sama dengan lah. Maksudnya, kalau orang, contoh kalau kita buat sama dengan 20. Kalau orang tu umur dia 20, baru dia hit. Kalau umur dia 19 ke, 21 ke, dia tak hit. Dia has to be 20. Dan yang ini kita boleh gunakan teks. Contohnya macam jantina. Kalau jantina dia lelaki, sama dengan lelaki. Kalau dia jantina dia lelaki, okay, match. Kalau jantina perempuan, dia tak match. But make sure kalau kita gunakan teks, ejaan dia mesti sama. Baru dia boleh match. Kalau ejaan tak sama, dia tak match. Alright. Yang ini adalah not equal. Not equal ni tidak sama dengan yang most of the time kita gunakan untuk teks jugalah. Kata apa, contoh macam jantina bukan lelaki. Yang ni bukan lah maksudnya. Not equal ni bukan. Jantina bukan lelaki. So kalau jantina dia lelaki, dia tak match. Kalau jantina ada perempuan, baru dia match. Macam tadi, dua-dua sama dia match. Yang ni kena lain, baru dia match kan. Tak sama. Yang bawah ni adalah contains. Yang ini memang paling selalu kita gunakan untuk teks. Contoh, saya nak order. Okay. Saya akan buat dalam saya punya switch tu, tanda contains ni order. Maksudnya bila dalam ayat yang orang bagi tu ada perkataan order. Ayat dia panjang, saya nak order. So kalau kita buat equal to saya nak order, banyak lagi perkataan lain yang orang akan cakap nak order macam mana? Nak order terus boleh tak? Saya nak order lah. Macam tu kan. So takkan kita nak buat banyak tu kan. So biasanya yang mudahnya saya ambil the word order je. So saya letak contains ni. So whatever yang orang cakap ada perkataan order, dia akan hit lah. Contains ni maksudnya apa yang perkataan yang kita letak tu, contoh saya letak order, kalau dalam apa yang dia cakap tu ada order, dia akan hit lah benda tu. Alright. Ni contains. Yang ni does not contains. Maksudnya dia terbalik tadi. Kalau saya letak order, apa-apa yang orang tu cakap yang tak ada perkataan order, dia akan hit. Dia akan match. So ini adalah list of condition yang ada untuk kita gunakan dalam switch block. Dan yang ada ni pun dah cukup powerful dah untuk kita buat yang sangat kompleks lah. So yang ini yang complex condition tadi tu, kita ada AND dengan OR. Macam saya cakap tadi, kalau kita pakai AND untuk dua condition, dua-dua kena match, baru dia jalan, baru dia keluar. Kalau kita ada tiga condition dan kita buat AND, ada dua AND, tiga condition, tiga-tiga kena hit, baru dia jalan. Dan kita boleh pakai AND dengan OR pun. Dalam tiga condition, yang ini AND, lepas tu yang ni OR. Itu kompleks. Yang itu nak kena lukis, baru senang faham. But yang ini saya sendiri pun jarang guna AND dengan OR ni, sangat jarang. Sebab saya lebih suka guna kata apa, double layer. Contohnya bila saya nak check yang first tu, saya check dia and then saya akan buat lagi satu switch. So dia ada dua switch. Sebab bila saya buat dua switch, saya ada empat cabang. Tapi kalau saya pakai AND dengan OR ni, saya ada dua cabang je dekat situ. So dia kurang fleksibel lah. Tapi bila kita pakai dua switch tu, kerja banyak sikit lah. Tapi bila kerja banyak, flexibility dia pun banyak kan. Okay. Kalau dia orang rajin memang macam tu, dia suka buat kerja banyak kan. So what next? Sebelum kita what next ni, sebelum kita what next ni, saya nak buka kita punya ni. Okay, saya tutup ni dulu. Alright. Kita buka ni. Okay, kita nak go through block data.
yang live punya. Okay, ni blok data. Kita buat keluar blok data. Okay, saya zoomkan sikit. Nampak Alright. Dalam blok data ni kita nampak dia punya setting kat sini. Variable name dia apa benda, variable constant dia apa. Okay, saya try satu. Katakanlah variable dia adalah umur. Alright. Umur saya adalah 20. Saya set sini 20. So apa yang saya buat adalah saya set umur 20. So bila saya panggil text, kan? Ini saya bagi contoh live. Umur saya, umur. Okay. So sebelum kalau saya nak test ni, saya kena letak satu catch kat atas ni. Kan. Okay. Sekejap. Sebelum ni saya ada buka cache kan. Demo catch, demo catch. Okay. Saya buat sini demo umur. Okay. Nama event dia adalah demo data. Alright. So, nanti kita akan nampak dia akan keluar umur saya 20. Ini saya set ni kan. Okey, kita klik run. Sekejap, tunggu sampai dia hijau dulu. Okey. Kita test Saya pakai apa ni web punya chat. Senang. Alright. Demo data. Okey, saya type kat sini /demo data. Umur saya 20. Kan dia keluar yang data yang kita set tadi tu. So, what if saya buat macam ni. Saya panjangkan sikit. Kan? Saya buat satu tag kat sini. Okey, saya sambung kat sini. Ini ada satu soalan. Umur berapa? Umur berapa? Okey. Uish, teruk benar apa ni? Typo ni. Umur berapa? So, sebelum saya masuk ke data ni, saya akan keluarkan satu listen untuk, yalah, untuk tunggu orang tu jawab kan. Okey. Listen. So, listen ni, saya gunakan attribute yang sama kat sini. Kan? Copy. Umur. Okay. So, bila saya dah pakai listen, kan listen kita boleh save value dekat attribute. Attribute umur dah ada kat sini. So, saya tak perlu gunakan data lagi dah. Saya delete je data ni. Saya terus masuk ke sini. Okay. Jom kita tengok apa yang berlaku. Run dulu. Okay. Kita kat sini. /demo data. Demo pula dah. Tengok. Aish. Saya baca Hida punya komen, saya terus typo. Sebab Hida tegur saya typo dia. Okay, umur berapa? Saya pun letaklah 38. Contoh lah kan. So nanti dia kan, umur saya 38. Okay, nampak? Very simple. Contoh yang very simple tapi saya rasa senang faham. Macam mana kita nak menggunakan data dan macam mana kita bila kita dah ada listen, kita tak perlukan data tu dah. Kan? So dia sangat-sangat simple. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk validation pula. Sebab saya nak tunjuk data, validate dengan switch tadi kan. So validate pula. So bila validate, saya nak pastikan yang orang masukkan umur tu adalah nombor kan. So saya akan keluarkan satu validation block kat sini. Validation blocks. Okay. So benang ni tadi ni saya bawa ke validation block ni. Okay. So validation block ni saya nak validate apa? Saya nak validate umur. Apa yang orang tu masukkan tadi. So saya letak sini variable dia umur. Kan? So saya nak benda tu ada sepatutnya apa? Nombor kan? Numbers. So bila numbers, kita dah validate. Kita nak validate umur ni nombor ke tidak kan? Lepas tu macam saya cakap tadi, kita kena buat satu switch. Ni dia ada switch. So kita kena check apa dia? Validation result. Okay. So validation result dia, adakah dia true? Okay. Kalau dia true, kita terus display ni. Saya letak sini Kita teruslah umur. Maksudnya yang dimasukkan tu adalah nombor dan akan keluarlah umur saya. Kalau selain daripada true, maksudnya false lah kan. So kita akan keluarkan satu text. Ni macam default tag, bukan default lah, maksudnya prompt lah, prompt beritahu peliknya umur awak. Sekejap. Umur awak. Boleh cuba sekali lagi. Ini contoh kan. So apa yang saya buat, saya tak letak listen kat bawah ni. Saya sambung balik ke listen yang atas ni. Kan. So dia akan tunggulah orang tu bagi umur dan dia akan validate sekali lagi. So benda tu duduk dalam loop yang itu.
So kita run, kita tengok dia punya hasil dia. Daripada 3 blok je tadi, jadi 4 blok, jadi 5, sekarang dah jadi banyak blok kan. So sebenarnya cara kita nak bina blok, nak buat blok, nak buat bot, jangan terus fikir bot yang terus complete. Kita start daripada yang kecil dulu, 3 blok. Lepas tu 3 blok tu kita okey nak tambah sini, tambah. Biar dia grow macam tu. Jangan terus fikir macam oh nak kena buat 80 skill ni, skill ni ada macam ni, jangan pening. Buat satu-satu. Sikit-sikit nanti biar dia grow. Macam ni saya tunjuk ni kan. Dalam masa beberapa minit ni saya tunjuk dia grow. Kan. So kita test. Okay, demo data. Okay, so dia akan tanya umur berapa, saya kata umur saya 40. Kan. So dia akan validate, umur saya 40 dia keluar kan. Okay, katakanlah saya bagi, bukan nombor. Yang bukan nombor kan, sebab kita dah validate. Umur berapa? 2 tahun. Contoh. So dia akan buat validation. Peliknya umur awak. Boleh cuba sekali lagi kan. Contohlah ayat ni kita boleh ubah. Okay, so saya masuklah 33. So dia akan lalu balik validation block tadi tu. Dan dia akan validate. Okay. Simple kan? So hopefully semua dah faham lah. Kita dah go through data, kita dah go to validation dan kita dah go to switch. Tapi switch ni adalah switch yang kita pair untuk validation. Sekarang ni saya nak buat satu switch yang kita nak mencabangkan kita punya ni. So sebelum saya ke orang kata apa yang hujung ni, kan? Saya nak kalau orang tu umur bawah 18 tahun ayat lain. Kalau orang tu umur 18 ke 25 ayat lain. Contoh kan. Okey. So apa yang saya buat, saya akan keluarkan satu switch block kat sini. Mana switch? Okey, switch letak sini. Kalau true, masuk switch satu lagi. So switch yang satu lagi ni adalah kita ambil umur. Dekat sini sebenarnya saya nak tunjukkan fungsi validation tu penting. Okey. Contoh kalau kita buat dulu. Option kalau dia lebih besar daripada 18 tahun. 18 dan lebih kecil daripada lebih kecil ataupun sama daripada 25. So maksudnya umur dia mesti, ini kita buat sama dengan lah. Umur dia mesti antara 18 sampai 25 baru dia dapat yang ini. Okey, kita buat yang kedua. Umur dia mesti lebih daripada 25. Okey, kalau saya buat juga lebih besar atau sama dengan 25, yang ni pun ya, yang ni pun ya. Tapi Facebook pula. FT check dia akan check yang atas dulu. Dia akan check yang atas. Kalau yang atas hit ni dia keluar. Dia tak check dah yang bawah. Okey. Walaupun yang bawah ni kalau ikut dia hit tapi dia takkan check lah, sebab yang bawah ni dah hit dia akan keluar. So bila dia dah keluar daripada blok ni dia dah tak proses dah blok ni. Okey, tapi untuk selamat cara yang betulnya adalah lebih besar daripada 25, dapat 25 dah kat sini. So ni je dua. Satu 18 sampai 25, satu lagi 25 dan ke atas. So kalau dia 18 dan ke 25, okey. Story bawah umur. Contoh. Okey, kalau dia lebih daripada 25, okey. Okey. Cukup umur. Okay. Kalau dia selain daripada ni. Selain daripada ni, dia ada satu je yang saya nampak lah. Bawah daripada 18. Sebab kalau bawah daripada 18, dia tak ada. Yang ini pun bukan, yang ini pun bukan. Kalau orang tu umur 100 tahun pun, dia akan hit yang ini. Betul? So, kalau bawah 18 tahun. Ini ayat dia. Okay, ini teks dia. Okay, sekejap lagi ni. Kan? So, disebabkan ni adalah demo, saya nak bila dah habis ni, saya nak dia repeat balik ke atas lah. Supaya saya tak payah nak run banyak kali. So, apa yang saya buat, saya letak satu send kat sini. So, semua blok ni masuk kat send. Masuk kat sini. Masuk kat sini. Ni mudah lah sebab nak demo kan. So, send ni pergi mana? Send ni pergi sini balik. So, saya letak je demo data kat situ. Ni korang dah buat kan dalam tugasan. So, dah faham dah. Send ni apa function dia dengan catch. So, kita run. Hey, jom kita tengok. Yes, siapa ni? Baiti. Nice. Oh, Baiti. Wow. Okay. Slash demo data. Kita ada lebih kurang lagi 10 minit. Okay. Umur berapa? Saya akan try yang first tu dulu. Umur saya 22. Okay, dia akan cakap
Sorry, bawah umur. Betul kan? Tadi yang first. Lepas tu nampak dia ulang balik. So saya tak payah nak type demo data tu sebab saya nak demo. Kan? Kalau tidak, kalau real punya ni, kita buat macam ni, macam pelik lah. Dah tanya lagi kan. Okay, so kalau saya letak katakanlah 35, maksudnya yang option yang kedua tadi tu, so dia akan keluar, okay, cukup umur. Kan? Ini dia sign balik. So kalau saya letak 12 tahun, so dia akan keluar kat bawah, ayat yang bawah tu. Budak lagi ni. Kan? Kalau saya letak sini, dah tua dah. Kan? So kita tengok apa ayat yang keluar. Peliknya bawa macam sikit. Kan? Cuba sekali lagi, saya letaklah 30. So dia akan keluar, cukup umur. Okay? Clear? Hopefully clear lah. So, perasan tak? Kita bermula dengan 3 blok. Lepas tu tambah 1 blok, buang 1 blok. Lepas tu tambah 2 blok, 3 blok. Lepas tu tambah lagi 1 blok, tambah lagi. So, dia membesar begitu. Ini adalah proses yang sebenarnya yang sepatutnya kita buat bila kita nak bina chatbot. Jangan terus fikir end to end. Buat sikit-sikit dan kita cabangkan daripada situ kan. Kita buat je simple dulu, lepas tu kita cabangkan. Macam tadi saya buat simple ni, saya tak check umur. Saya terus display. Lepas tu bila tu okey, kita check umur. Sebelum kita validate, saya tak validate. Saya terus keluarkan je. Then baru saya tambahkan validate tu. That's how kita nak buat supaya kita tidak overwhelm. Kadang-kadang kita tak boleh buat tu bukan sebab kita tak pandai, bukan sebab kita tak tahu. Sebab kita tak tahu nak start kat mana. Kan? Kita dah fikir terus besar, dia jadi jam lah, tak tahu nak start kat mana. Oh, ni kena buat, ni kena buat, ni kena buat, dia pening. Start sikit-sikit dulu. Okay, baik. Itu saja daripada saya buat kali ni. Day 4 untuk chatbot mastery for beginners. Jumpa lagi insyaAllah next week. Assalamualaikum. Yo yo.